Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengilhamkan kepada kita banyak perkara-perkara yang baik, dan Allah Ta'ala masih memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita mendengar sikit sebanyak nasihat yang telah disampaikan, begitu juga yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini saya akan kongsikan satu perkara yang teramat penting, iaitu berkaitan dengan penghulu segala ibadat yang kita buat, iaitu sembahyang. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut di dalam suratul Mu'minun ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Kita melihat di sini bahawasanya Allah Ta'ala menyebut apa yang orang itu akan dapat, iaitu dia akan dapat aflahal mu'minun. Kalau kita dengar tak, kalau kita dengar orang baik, orang bila Tok Bila Bang, Tok Bila Azang ni, dia akan ada satu perkataan yang disebut hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Apa maksud hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah adalah maksud mari menuju kepada kejayaan. Kita tengok bahawa ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang kejayaan ini disebut selepas daripada kita ucap hayya 'alal salah. Betul tak? Hayya 'alal salah. Jadi hayya 'alal falah, bila mana kita sembahyang, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada kita aflahal mu'min, iaitu macam mana nak capai darjat menjadi seorang yang aflahal mu'min. Tidak lain tidak bukan, dia kena ada satu benda yang dia buat, yang keluar dia Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, iaitu khusyuk di dalam sembahyangnya ataupun khusyuk di dalam solatnya. Untuk mencapai tahap khusyuk dalam sembahyang, tidak lain tidak bukan, kita kena ada 3 perkara. Kita kena buat 3 perkara ini yang teramat penting. Yang pertama, kita kena buat perbuatan, jaga perbuatan sebelum pada sembahyang. Sebelum pada sembahyang adalah satu ibadat yang lain pula, nama dia berwuduk. Kita jaga baik-baik perbuatan wuduk kita, kita jaga baik-baik perangai kita sebelum pada kita masuk sembahyang. Nidak sebelum masuk sembahyang tu buat benda tak molek dulu. Ini masalah. Bila mana sebelum pada sembahyang buat benda tak molek, sembahyang dia tidak akan berkualiti. Dan sebelum pada sembahyang dia jaga baik-baik perbuatan, perilaku, ibadat yang menjadi kewajipan di sembahyang, maka dia akan dapat khusyuk dalam sembahyang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena jaga perbuatan di dalam sembahyang, iaitu perbuatan dalam sembahyang, dia punya rukun qauli, rukun fa'li dan rukun qalbi, dia kena jaga. Jadi saya tak bercadang untuk bincangkan satu persatu, tetapi kita kena jaga benda tu, iaitu rukun fa'li macam mana perbuatan, cara pergerakan kita, rukun qauli macam mana perkataan kita, rukun qalbi macam mana benda yang menjadi hati kita, khusyuk ataupun dok di dalam sembahyang kita itu. Cara yang ketiga yang disebut oleh para alim ulama adalah kita menjaga perbuatan selepas daripada sembahyang. Nak tengok, kata para alim ulama, nak tengok sembahyang orang tu khusyuk ataupun dok khusyuk, tengok selepas daripada sembahyang ada tak perubahan pada dia, ada tak berubah. Kalau orang tu berubah ke arah yang lebih baik, ada orang yang berubah ke arah yang lebih baik, alhamdulillah, sembahyang dia itu menjadi sembahyang yang khusyuk, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayuh kita jaga sama-sama, saya dan tuan-tuan jaga sama-sama perbuatan yang menjadi ibu segala perbuatan, iaitu solat ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, insya-Allah. Ya, terima kasih kepada perhatian. Minta maaf di atas segala kekurangan. Aqul qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah selepas daripada ini saya akan kongsikan lagi berkaitan dengan beberapa perkara lagi yang menjadi asbab, menjadi pangkat aflahal mu'min, insyaAllah.
Mudah-mudahan kita diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.